Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bilangan kes melibatkan keracunan makanan di negeri ini menunjukkan peningkatan yang serius. Menteri Muda Kesihatan Negeri Datuk Jereb Susil berkata, berdasarkan rekod bilangan kes keracunan makanan bagi tahun 2012 ialah 13,182 kes dan meningkat kepada 14,202 kes pada tahun 2013 dan 17,651 kes pada tahun lepas. Justru pihaknya akan terus memantau keadaan ini termasuk memastikan makanan yang dijual di pasaran tempatan dan yang diimport selamat dimakan. Beliau berucap pada majlis perasmian sambutan Hari Kesihatan Sedunia peringkat Negeri Sarawak di Miri. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Zulkifli Jantan berkata, Jabatan Kesihatan akan terus menjalankan pemeriksaan ke atas premis makanan. Katanya tahun lepas sebanyak 65 notis kesalahan dan tawaran kompaun di bawah Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 telah dikeluarkan untuk seluruh negeri dengan nilai kompaun yang diterima sebanyak RM5,700. Manakala sehingga April lalu sebanyak 80 notis kesalahan dan tawaran kompaun telah dikeluarkan dengan nilai kompaun yang diterima sebanyak RM10,510. Jentera Parti Barisan Nasional BN perlu bergerak aktif setiap masa bagi memastikan parti itu kekal memerintah. Ahli Majlis Kerja Tertinggi Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pilihan raya kecil Pematang Pau harus dijadikan iktibar apabila terdapat beberapa jentera parti ditutup di saat-saat akhir sebelum mengundi. Di senario di Sarawak dia agak berlainan sedikit. Saya berani mengatakan begini kerana saya memang amat rapat sekali dengan wakil-wakil rakyat yang ada. Dan bukan nak mengatakan bahawa wakil rakyat di Semenanjung tidak begitu baik, tapi ada juga kita dapat merasa bahawa ada setengah kerusi yang mana machinery jentera parti tidak begitu bergerak. Dan hanya akan timbul aktif apabila ada pilihan raya. Justru tegasnya, jentera parti perlu bekerja lebih kuat lagi memandangkan rakyat pada masa ini sudah bijak berfikir dan mahu didekati setiap masa tanpa menunggu musim pilihan raya. Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai pilihan raya kecil Parlimen P044 Pematang Pau Khamis lalu selepas merasmikan Karnival Fiesta Mesra Belia satu Malaysia peringkat Negeri Sarawak di Kota Semarahan. Penglibatan golongan belia dalam arena politik negara semakin penting memandangkan jumlah pengundi muda yang semakin meningkat. Menurut Menteri Muda Pembangunan Belia Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, walaupun umur minima untuk bertanding sebagai wakil rakyat ialah 21 tahun, namun mereka perlu dipersiapkan lebih awal oleh barisan pemimpin sedia ada. Perananlah belia dalam politik, pemuda dan juga belia dalam politik juga amat penting. Karena kalau kita melihat tren pengundian dalam pilihan raya yang lepas, jumlah apa yang kita panggil sebagai golongan belia sudah menjangkau setengah daripada pengundi-pengundi yang ada. Jadi sebab itulah tidak mustahil pemimpin akan datang, kemungkinannya akan datang lebih daripada golongan ini karena mereka sepemikiran yang sama dan mereka dapat mendekati golongan ini dengan lebih mudah lagi. Datuk Abdul Karim berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Karnival Fiesta Mesra Belia satu Malaysia Jom ke Putrajaya peringkat Negeri Sarawak. Terdahulu dalam ucapannya, beliau memberitahu golongan belia adalah warisan penting negara yang akan mengambil alih tampuk pimpinan kerajaan pada masa akan datang. Justru katanya kementerian dan agensi-agensi kerajaan lain perlu melaksanakan pelbagai aktiviti sebagai usaha mendekati golongan ini supaya tidak terjebak dalam gejala negatif. Tuduhan yang dilemparkan Parti Keadilan Rakyat PKR bahawa kerajaan tidak bertanggungjawab dalam menyelesaikan isu berkaitan jalan putus berdekatan Kampung Paklan 4 Jalan Puncak Borneo adalah tidak benar. Menurut Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan Negeri, Datuk Seri Michael Manjinjawong, ini kerana Jabatan Kerja Raya JKR perlu melalui beberapa prosedur sebelum melaksanakan sesuatu projek.
Jelasnya tindakan PKR menjalankan demonstrasi baru-baru ini berikutan isu itu adalah tidak relevan kerana ia dilihat tidak membantu rakyat dalam menyelesaikan isu tersebut. I would like to urge PKR, don't do demonstration. If they are capable, get the bridge done or the road repaired. Jelasnya JKR akan menghantar pihak konsultan minggu depan bagi mengkaji kaedah sesuai untuk menyelesaikan masalah itu, termasuk mempertimbangkan untuk membina jambatan ataupun membina jalan baru yang dianggarkan bernilai 10 juta ringgit. Beliau ditemui selepas menutup Serian Rafting Challenge Batang Sadong, Sungai Kayan di Serian. Acara kali kelima itu yang dianjurkan Majlis Daerah Serian itu adalah bagi mempromosi bahagian Serian sebagai destinasi pelancongan. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk pertandingan berkayuh rakit dan pertandingan Ratu Bilanting. Seorang bayi lelaki berusia 3 bulan dan ibunya 39 tahun terselamat dalam satu kebakaran melibatkan sebuah rumah sewa 2 tingkat di Kampung Penan Muslim, Batu 10 Jalan Lama, Bintulu Miri, kira-kira pukul 4 petang semalam. Rumah sewa didiami 3 keluarga itu bagaimanapun hampir musnah sepenuhnya dalam kejadian itu. Menceritakan detik cemas itu, ibu bayi, Rini berkata ketika kejadian dia sedang mandi dan apabila menyedari api mula marak dari tingkat 1, dia terus membawa anaknya keluar dari rumah berkenaan. Ketua Kampung Penan, Raini PE, ketika ditemui RTM memberitahu mereka memang sudah berusaha memadam kebakaran tersebut namun tidak berjaya. Jadi keluarga yang atas yang terbakar. Jadi keluarga debah tu lari dapat menyelamatkan diri dengan anaknya baru 3 bulan lah lahir lah. Seorang ibu dan seorang anak dapat menyelamatkan dan 2 buah motor dapat diselamatkan. Jadi barang kecil-kecil yang barang lain yang orang yang nyewa sebelah atas ya memang dapat diselamatkan lah barang-barangnya. Sebelah belakang dapat selamatkan semua. Yang sebelah atas memang dapat selamatkan. Perkara tu yang sudah berlaku macam tu kami akan mensurat dengan JKK akan untuk membantu pembantuan kelat lah dengan penduduk kampung yang kena musibah tu. 2 jentera bomba dengan 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu dikejarkan ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kira-kira 4-5 petang oleh orang awam. Api berjaya dipadamkan kira-kira sejam kemudian. Punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan.